Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Norlaili selaku pensyarah subjek Perlembagaan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Shelistika Tedius dan nombor matrik saya adalah 289402. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu kebebasan badan kehakiman di Malaysia. Pertama sekali saya akan huraikan tentang serba sedikit tentang Badan Kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman adalah sebuah badan yang ditubuhkan untuk menangani permasalahan yang melibatkan pihak-pihak dalam suatu perkara. Fungsi utama Badan Kehakiman adalah untuk menyelesaikan masalah secara aman berdasarkan undang-undang melalui proses penyelidikan dan pembuatan keputusan. Badan ini akan menerima pengaduan daripada masyarakat ataupun beberapa pihak yang melibatkan beberapa proses, iaitu perancangan, pelaksanaan dan penegak keadilan. Selain daripada itu, Badan Kehakiman juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksana, mentafsir dan mempertahankan undang-undang serta perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman dikenali sebagai badan ketiga pihak kerajaan, iaitu selepas badan eksekutif dan badan perundangan. Selain daripada itu, Badan Kehakiman juga mempunyai bidang kuasa untuk mendengar serta menentukan perkara sivil maupun jenayah, seperti yang termaktub dalam Perkara 121 Perlembagaan dalam Badan Kehakiman. Seterusnya adalah teori dan konsep kebebasan Badan Kehakiman. Kebebasan Badan Kehakiman membawa maksud bahawa ianya bebas daripada dikawal oleh sesebuah badan pentadbiran dan badan perundangan. Kebebasan ini mampu menjamin kedudukan dan tanggungjawab Badan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya secara sendiri. Konsep ini juga mencerminkan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang memastikan bahawa seseorang hakim itu mempunyai hak untuk menjalankan tugasnya dengan kebebasan dan kedudukan yang diperlukan tanpa gangguan dan tekanan. Seperti yang kita lihat di skrin, teori kebebasan Badan Kehakiman dapat dilihat melalui dua aspek utama, iaitu aspek kebebasan dan juga aspek accountability. Melalui aspek kebebasan, sesebuah badan kehakiman haruslah berada dalam kedudukan yang bebas dan tidak terpengaruh oleh mana-mana pihak lain, misalnya politik maupun ekonomi. Hal ini dapat menjamin bahawa hukuman akan dapat diberikan secara seimbang dan bebas dari pengaruh luar. Manakala aspek accountability, sesebuah badan kehakiman haruslah diwajibkan untuk menjawab dan membayar hukuman apabila didapati melanggar hukum ataupun melanggar kod etika profesional. Keadaan ini mampu menjamin bahawa hukum akan diberikan dengan ketepatan dan kecepatan yang diperlukan tanpa adanya penindasan oleh pihak politik ataupun ekonomi. Selanjutnya adalah elemen dan pelaksanaan Badan Kehakiman. Sistem kehakiman di Malaysia adalah berbentuk persekutuan dan mahkamah di Malaysia juga dibahagikan kepada dua, iaitu Mahkamah Atasan serta Mahkamah Negeri. Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi. Manakala Mahkamah Bawahan pula terdiri daripada Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Seterusnya, isu berkaitan yang telah pun saya peroleh adalah isu skor kebebasan kehakiman di Malaysia merosot. Menurut terbitan yang dibuat oleh Jimmy Puah, iaitu anggota Dewan Undangan Negeri Bukit Batu sekali merangkap sebagai pengerusi Biro Guaman Pakatan Harapan Johor pada Oktober 6, 2017, laporan yang diterbitkan oleh pihak Institut Fraser Kanada, iaitu pada 28 September yang lalu, menyatakan bahawa skor kebebasan kehakiman di Malaysia telah mengalami penurunan. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2014, Malaysia telah pun memperolehi mata sebanyak 6.59 dan telah jatuh kepada 2.01. Manakala di bawah keadilan mahkamah pula,
terdapat penurunan mata daripada 6.93 kepada 6.67. Menurutnya lagi, semua rakyat mempunyai tanggungjawab bagi membentuk sebuah badan kehakiman yang bebas. Natijahnya, keadilan dan kesaksamaan pengadilan sesuatu kes ataupun masalah sememangnya amat diperlukan oleh setiap rakyat untuk memperoleh suatu keputusan yang telus daripada pihak badan kehakiman. Dengan kata lain, kepercayaan yang hilang sehingga memusnahkan keyakinan orang ramai terhadap pentadbiran perundangan adalah berpunca daripada keruntuhan kewibawaan sistem kehakiman. Selain daripada itu, terdapat juga kekuatan dan kelemahan dalam kebebasan badan kehakiman di Malaysia. Seperti yang anda lihat di skrin, kekuatan badan kehakiman adalah untuk menjaga hak-hak individu. Kedua, mengawal pemerintahan, melindungi keselamatan dan ketertiban, menjamin keadilan, menyediakan layanan hukum. Manakala kelemahan pula terbahagi kepada 5, iaitu jangka masa yang lama, kos pembiayaan yang tinggi, keterbatasan sumber daya, ketidakcekapan, dan juga kurang kesepakatan dalam badan kehakiman. Seterusnya adalah analisis badan kehakiman. Badan kehakiman mempunyai fungsi untuk memelihara kebebasan seseorang hakim ataupun kehakiman untuk mentafsir undang-undang yang telah diluluskan oleh pihak badan perundangan. Namun demikian, fungsi sesebuah badan kehakiman itu juga sememangnya bergantung kepada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan, mahkamah bawahan dan juga mahkamah khas. Badan kehakiman mempunyai peranan penting dalam mengadili sesuatu pertikaian yang berlaku di antara pihak pemerintah dengan rakyat ataupun pertikaian yang berlaku sesama rakyat. Antara peranan badan kehakiman yang dapat dilihat termasuklah mentafsirkan undang-undang, mengadili tindakan sivil yang telah pun berlaku, mengadili pendakwaan jenayah semenyih Selangor Malaysia, mendengar rayuan daripada mahkamah bawahan, mengeluarkan waran tangkap, membuat dekri hal ehwal keluarga seperti perceraian, nafkah dan lain-lain, serta menguruskan harta pusaka. Secara umumnya, selepas kajian dilakukan, cadangan penambahbaikan badan kehakiman perlulah dilakukan. Yang pertama adalah untuk penambahbaikan struktur badan kehakiman, iaitu perluasan jabatan ketua badan kehakiman, seperti pendidikan dan latihan kepada kaki tangan badan kehakiman. Kedua, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya adalah penambahbaikan prosedur badan kehakiman, iaitu meningkatkan lagi standard operasi prosedur ataupun dipanggil sebagai SOP. Dan akhir sekali adalah pemprosesan data dan sumber bukti. Kesimpulannya, kebebasan badan kehakiman di Malaysia amatlah memberi kesan dan impak yang hebat kepada masyarakat, terutama warga negara Malaysia. Hal ini demikian kerana sistem perundangan dan kehakiman di Malaysia adalah merupakan dua agensi kerajaan yang paling penting dan bertujuan untuk memastikan rakyat sentiasa mendapat hidup dalam keadaan yang harmoni, aman dan damai. Kewujudan badan ini menunjukkan sebuah kejayaan dalam mempertahankan kedudukannya dan sentiasa kekal sebagai alat kerajaan yang aktif, progresif dan juga matang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.